KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada murid-murid yang menonton maupun cikgu-cikgu. Saya doakan semuanya berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Dan hari ini anda bersama saya Muhsin Nazli dalam Teras Didik TV KPM. Itu dia. Saya hari ini rasa sangat bersemangat. Sebab apa? Sebab ada dua perkara yang buat saya betul-betul rasa semangat. Yang pertama, sebab mata pelajaran yang kita akan belajar sebentar nanti sangat-sangat seronok. Dan yang kedua, memandangkan kita berada di bulan kebangsaan dan tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan, saya sangat bersemangat. Baiklah. Nampak tak? Ada macam-macam bahan dekat hadapan saya ni. Kita nak tahu apa yang kita nak belajar. Tapi sebelum itu, sebelum kita belajar, saya nak ingatkan kepada murid-murid di rumah sentiasa patuhi SOP. Untuk apa? Kita jaga diri kita jaga orang-orang yang kita sayang, orang-orang sekeliling kita. Contohnya, pakai pelitup muka dengan kemas. Okey, tutup hidung dengan mulut dengan rapi, jaga jarak sekurang-kurangnya berapa? 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan yang paling penting, ini, pakai hand sanitizer selalu supaya kita dapat membersihkan diri kita. Baiklah, kita nak belajar tapi tak lengkap kalau tak ada guru. Jom kita tengok siapa guru kita untuk hari ini. Itulah dia tadi, dan bersama saya sekarang ni Cikgu Suwaibah Abdullah. Cikgu, apa khabar? Okey, khabar baik. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bersemangat. Bila lagi-lagi saya tengok cikgu pun bersemangat, cikgu. Okay. Cikgu pun berpakaian, orang kata apa, bertemakan Hari Jalur Gemilang. Yes, untuk menyambut Hari Kebangsaan tak lama lagi. Okey, cikgu, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Okey, baik. Saya Cikgu Suwaibah atau boleh panggil sebagai Cikgu Su. Cikgu Su. Saya mengajar di SK Kampung Pasir Putih, Ipoh Perak. Okey, cikgu, berapa lama dah cikgu mengajar? Agak lama lah, Muhsin, ya. 21 tahun lah. 21 mengajar subjek tahun, sains sahaja. Hampir sama dengan umur saya. Baiklah, cikgu. Tak lengkap sekiranya pembelajaran kita hari ini tanpa murid-murid, cikgu. Ya, semestinya. Dengar cerita daripada 4 sekolah yang berbeza. Kan? 3? Ya. 3. Maafkan saya, 3 sekolah yang berbeza. Okey, jom kita jemput murid-murid kita untuk hari ini. Oh, dah masuk. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey, boleh nampak abang kat sini? Boleh nampak Cikgu Su? Senyum sikit. Hai. Okey, semangat cikgu. Cantik betul baju masing-masing cikgu. Ada yang berbaju Melayu bersongkok, ada yang pakai bertemakan bendera Jalur Gemilang. Okey, mungkin adik-adik boleh kenalkan diri terlebih dahulu. Kita mulakan dengan yang pertama, Haikal. Silakan Haikal. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikgu Su dan Abang Muhsin. Nama saya Muhammad Haikal Daniel bin Osman. Boleh panggil saya Haikal. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kampung Pasir Putih, Ipoh Perak. Saya anak Malaysia. Hai semua.
Saya anak Malaysia. Saya suka semangat Haikal. Semangat yang tu. lain ni kena lagi bersemangat daripada Haikal. Boleh? Okey, yang seterusnya kita ada Wirda. Wirda. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikgu Su dan Abang Mohsin. Saya Nur Wirda Humaira binti Muhammad Nazri dari Sekolah SK Kampung Pasir Putih, Ipoh, Perak. Saya anak Malaysia boleh? Hai semua. Ya, nervous Wirda ya. Okey, kemudian kita ada Nur Iman. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikgu Su dan Abang Hussein. Nama saya Nur Iman Rahana binti Yaakob. Boleh panggil nama saya Iman. Saya bersekolah di SK Kampus Putih. Dan kita, hai semua. Ya, hai. Dan kemudian kita ada Arif. Yang Arif, mana dia Arif? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Arif Zakor dan Muhammad Azril. Boleh panggil saya Arif. Bersekolah di Sekolah Kebangsaan Datuk Ahmad Said Tambahan, Ipoh, Perak. Sedia berkorban untuk negara. Hai semua. Sedia berkorban untuk negara. Ya, itu bukan biasa-biasa ya. Dan kita ada Wildan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikgu Su dan Abang Mohsin. Nama saya Izzuddin Wildan bin Halian. Boleh panggil saya Izzuddin. Saya bersekolah di Sekolah Rendah Agama Integrasi Bandar Baru Bangi. Malaysia prihatin. Hai semua. Malaysia prihatin. Sedap suara dia cikgu, boleh jadi penyampai berita. Macam Mohsin lah. Seterusnya kita ada Alia yang terakhir sekali. Alia. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikgu Su dan Abang Mohsin. Saya Alia binti Fakhur Zaman dari Sekolah Kebangsaan Jalan 3. Cintai Malaysia. Hai semua. Okey, itu dia pelajar-pelajar kita yang sangat-sangat bersemangat untuk belajar hari ini. Baiklah cikgu, mungkin cikgu boleh ceritakan apa sebenarnya yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, baik. Jadi murid-murid bersama Cikgu Su, hari ini pelajaran kita tentang sains kan berteraskan kepada apa dia? Tajuk kita hari ini ialah sifat bahan. Okey, jadi Mohsin, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ketahui dulu apakah hasil pelajaran dia, pembelajaran. Okey, yang pertama ialah, boleh Mohsin bacakan? Boleh cikgu. Okey. Yang pertama, mengitlak sifat bahan dengan menjalankan penyiasatan. Okey, baik. Yang kedua ialah membuat inferen tentang penggunaan bahan setiap bahagian pada sesuatu objek. Okey. Saya nak baca cikgu? Boleh. Okey. Sila Mohsin. Mereka cipta objek dengan mengaplikasikan pengetahuan tentang sifat bahan dan mempersembahkan secara kreatif dan inovatif. Okey, betul tu. Jadi, melalui kita kenal pasti sifat bahan, kita boleh mereka ciptalah selepas ini. Okey cikgu, saya tak sabar. Tapi sebelum tu, kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kita bertemu kembali dalam Teras Didik TV KPM. Hari ini kita belajar pelajaran tahap 2, sifat bahan, cikgu. Betul, Mohsin. Okey, cikgu. Apa yang akan kita lakukan sebab saya dan juga tentunya murid-murid di rumah tak sabar sangat, cikgu. Tadi kan, Mohsin, kita telah menyaksikan lakonan cerita penyiasatan sifat bahan. Betul, cikgu. Yang macam ala-ala James Bond tadi, cikgu. James Bond, ejen-ejen semua. Jadi, murid-murid, kita perhatikan banyak objek digunakan. Sebenarnya ada objektif dia tu. Tetapi cikgu nak tanya murid-murid, siapa boleh bagi tahu apakah jenis objek yang digunakan dalam lakonan itu tadi? Angkat tangan. Siapa nak jawab? Saya Haikal ingin menjawab, Cikgu Su. Semangat. Saya suka semangat mesti. itu.
Silakan. Antara objek-objek yang digunakan ialah baju hujan, mop lantai dan pista air plastik. Okey, tepat sekali. Ya. Betul tu. Kita bagi markah cikgu, bintang. Markah berapa? Okey. 5 bintang. 5 bintang. Okey. Baik. Seterusnya, ada lagi sebenarnya objek. Siapa boleh senaraikan lagi? Kita nak tahu banyak tadi kan. Cepat nak kumpul Okey. bintang. Siapa nak jawab? Wildan ingin menjawab Cikgu Su. Okey, baik. Silakan. Terdapat juga objek lain yang boleh digunakan iaitu tuala, payung, senduk dan periuk. Okey, Betul, betul. cikgu. Betul, Betul. Banyak objek. Tapi Mohsin dan murid-murid, dalam kehidupan kita kan, Ya. kita dapat perhatikan dan kita guna sendiri banyak objek-objek. Jadi sebenarnya objek ini dia mempunyai sifat bahan yang tersendiri. Faham. Jadi, Ya, cikgu. jadi apa? Jadi? Jadi, pada hari ini kita akan belajar dengan berteraskan kajian kepada sifat bahan. Kita akan buat uji kaji ke cikgu? Uji kaji, Ya. eksperimen. Eksperimen. Okey, baik. Jadi, ada babak dalam lakonan itu tadi juga. Ejen kita Mengelap. dia mengelap lantai. Aha. Jadi, apakah objek yang digunakan untuk menyelesaikan mengeringkan lantai tersebut? Dan mengapa? Kita buat inference. Okey. Sebab tu adalah membuat inference. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Cikgu Su, saya Arif ingin menjawab cikgu. Okey, boleh? Silakan. Untuk mengeringkan air pada lantai, mereka telah menggunakan bahan yang boleh menyedut air seperti tuala dan mop. Tuala dan mop tu betul. Menyedut air tu kan, Betul, istilah menyerap. menyedut air. Ya, betul. Pandailah Mohsin ni. Alamak, kita kena bahagi markah lah kalau macam tu. Jadi objek itu boleh menyerap air. Jadi sekarang Ya. kita nak uji apa lagi objek-objek yang boleh menyerap air atau tidak menyerap air. Okey. Faham. Jadi di rumah pun nampaknya murid-murid menyediakan bahan-bahan uji kaji. Boleh tak murid-murid tunjuk kepada cikgu? Apa dia? Tunjukkan sikit. Uji kaji, apa alat yang disediakan. Okey, boleh tunjuk? Kita nak jalankan sama-sama. Daniel. Okey. Ada Okey, Arif. kita Ya. pun Mohsin. Ya, Mohsin cikgu. pun ada satu set. Oh, cikgu bawa di untuk sini. saya? Ya, saya pun ada Ini satu yang set. seronok ni. Alat-alat. Jadi, okey, boleh cikgu minta Wildan untuk menyatakan apakah alat dan bahan yang kita akan gunakan. Okey, sila Wildan. Baik kawan-kawan, alat dan bahan yang diperlukan untuk menjalankan uji kaji menentukan sifat bahan yang menyerap air ialah penyedut minuman, belon, tisu dapur, batu, kain kapas, polistrina, span dan air. Ya. Okey, betul tu. Betul, cikgu? Jadi bahan-bahan dah sedia. Kita pun ada, cikgu, bahan-bahan yang disebut ya, tadi. Betul. Jadi apa lagi? Kita akan menjalankan eksperimen. Tapi kita kena ikutlah langkah-langkah yang betul. Jadi saya akan minta adik Alia kita menerangkan langkah-langkah. Di samping itu kita buat sama-sama bersama dengan murid. Okey? Boleh? Okey, cikgu. sedia. Boleh Alia beritahu Boleh, cikgu? cikgu. Baik, titiskan air kepada objek yang diuji. Satu persatu ya kawan-kawan. Boleh. Okey, Mohsin ambil straw. Kita ambil straw. Titiskan satu-satu. Okey, kita ada polistrina. Kita ada tisu. Tisu. Apa lagi Mohsin? Kita ada belon. Okey, belon. Lagi? Kita ada span. Alright. Dan kita ada batu. Okey. Apa langkah kedua, Alia? Cikgu dah siap dah titiskan ni. Murid-murid yang lain okey? Okey, Alia? Sudah siap? Sudah. Sudah. Langkah kedua, perhatikan objek selama 2 minit. Perhatikan. Kita Okey. perhatikan. Okey, jadi kita perhatikan sama ada air itu masih kekal di atas objek itu atau sudah hilang. Okey. Okey, next apa dia? Yang terakhir sekali, rekodkan pemerhatian. Okey. kena Kita rekod lah. kena rekod. Biasa dalam uji kaji sains memang merekodkan pemerhatian itu adalah sebagai satu langkah pembelajaran lah macam mana kita nak rekod pemerhatian. Jadi kalau kita tengok di situ, okey, kita boleh sediakan apa dia pemerhatian
menggunakan jadual seperti ini. Okey, tadi alat dan juga langkah-langkah yang telah kita buat. Okey, next ini ialah jadual pemerhatian di mana kita nak menentukan sifat bahan sama ada menyerap air atau tidak. Antara bahan-bahan yang ada di sini, bahan yang menyerap air ataupun bahan yang tidak menyerap air, betul? Betul tu Mohsin. Baik, cikgu minta seorang siapa? Iman pun boleh. Cuba laporkan dapatan eksperimen kita ini. Silakan Iman. Baik, Cikgu Su. Didapati masih ada tisan air di atas muka air belon, batu dan polis Okey. Inferennya kerana bahan-bahan ini tidak menyerap air. Okey. Manakala tisu lampu, kain kapas dan span tidak terdapat air di atasnya selepas 2 minit kerana objek-objek ini tidak mempunyai kebolehan menyerap air. Okey. Ya, Jadi, itu dia. di sini kita buat inferen. Maknanya objek yang di mana air masih kekal tu dia tidak menyerap air atau kalis air. Yang mana kita tak nampak lagi maknanya dia adalah bahan yang menyerap air. Okey, boleh ya? Boleh, cikgu. Jadi, Mohsin, Ya, kita saya. nak buat uji kaji yang kedua. Seterusnya. Nak menentukan sifat bahan. Tapi kita saksikan dulu video ini. Okey, jom Okey. kawan-kawan kita Jom. saksikan. Alright. Okey kawan-kawan, mari kita jalankan satu eksperimen iaitu sifat bahan terapung dan tenggelam. Alat yang diperlukan ialah gelas kaca, batu, kunci, batang aiskrim, guli, pensel, pembaris plastik dan juga straw. Langkah pertama ialah masukkan semua objek ke dalam bekas. Okey kawan-kawan, sila perhatikan kedudukan objek sama ada berada di atas atau di bawah permukaan air. Okey, itu dia cikgu. Apa yang saya boleh perhatikan? Okey. Kita nak tahu barang yang mana yang terapung dan tenggelam. Betul ke cikgu? Betul, betul. Jadi tadi kan kita telah perhatikan bahawa ada objek yang berada di atas permukaan air dan ada yang berada di bawah permukaan air. Okey, boleh faham murid-murid? Faham semua? Angguk, faham cikgu. Faham. Wirda macam nak tanya cikgu ke tadi? Wirda? Rida, ada soalan untuk cikgu? Okey. Tak Cikgu ada. Su, saya ingin Oh, bertanya. ada. Okey. Mengapa kedudukan objek-objek itu berada di kedudukan yang berbeza? Okey, betul juga tu Mohsin. Ya, Mengapa cikgu. kedudukan objek itu berbeza? Okey, jadi yang ni yang kita nak bincangkan. Jadi maknanya macam pensel, straw dan batang aiskrim tu dia berada di atas permukaan air kerana sifatnya yang boleh terapung. Tetapi bagaimana pula dengan objek-objek yang di bawah permukaan air ni? Siapa tahu dan boleh beri inference dia. Okey? Saya cuba ya cikgu. Cuba. Siapa tu? Wildan. Okey, silakan Wildan. Kunci, batu, gelas kaca dan guli kaca berada di bawah permukaan air. Ini Betul. kerana objek-objek tersebut tenggelam cikgu. Betul. Itu inference dia. Jadi markah maknanya ada objek yang terapung dan ada objek yang tenggelam. Okey, jadi tadi inilah antaranya kan. Jadi kita boleh buat pengelasan objek-objek ini mengikut apa dia? Yang terapung. Okey. So ini dia bahan-bahan dia, batang aiskrim kan. Pembaris dan straw. Dan juga yang tenggelam. Seperti batu, guli, bagus. kunci dan juga gelas. Iya, pandai. Okey, jadi kita boleh buat pengelasan ini. Baik, sebab murid-murid bagus. Ya. Apa kata kita bagi tepukan bom? Bom ya cikgu? Bom Okey, tepukan bom. Okey, dia ini macam lagi ni. menaikkan semangat Ya, kita ya. kan cikgu? Macam ni, Mohsin. Okey. Bom, bom, bom. Ciki-diki-dik. Oi. Bom, bom. Okey, saya cuba. Boleh. Bom, bom, bom. Ciki-diki-dik. Bom, bom. Okey, boleh murid buat sama-sama. Semua kena buat ya. Okey. Ready? Okey, satu. Okey, 1, 2, 3.
Bom, bom, bom. Cikidi-gidi. Bom, bom. Sebab dah dapat bom, kita bolehlah kaji satu lagi sifat. Berkait juga sebenarnya. Berkait. Bukan buat saja-saja. Iya. Okey, cikgu. Baik. Apa Jadi, yang bomnya, cikgu? Bomnya, kita nak uji sama ada bahan ini, bahan-bahan ini atau Saya objek, tolong. sama ada dia boleh mengalirkan arus elektrik atau tidak. Sebenarnya kalau mengalir, bom lah. Bom. Tak bom. Dia akan menyalakan mentol. Faham. Jadi kalau yang tak bom. Tak bom? Tak mengalirkan. Tak menyala lah. Itu tak menyala lah. Jadi mentol. sebenarnya kita boleh buat uji kaji ini dengan membina lita lengkap dahulu. Ini set dia dah siap. Cuba Arif. Arif ada sediakan lita apa dia? Lita lengkap kan? Boleh tunjuk kepada cikgu? Mungkin kawan-kawan kita nak tengok. Alright. Jadi di sana ada beberapa alat dan bahan yang disediakan. Boleh Arif beritahu penonton semua apakah alat untuk eksperimen ini? Silakan Arif. Baik, Cikgu Su. Alright. Kita memerlukan 2 sel kering, pemegang sel kering, wayar penyambung, Swiss, mentol, pemegang mentol, sudu plastik, mata pensel, kepingan kaca, duit shilling, Besar 50 sen. keranjang aluminium, batang aiskrim, Alright. dan akhir sekali balon. Bagus. Hello. Penyediaan yang bagus, Arif. Semua dia ada? Ya. Jadi kita nak uji sebab sekolah kan tak dibuka, murid-murid yang lain susahlah nak dapat alat kan. Tapi ada tugasnya untuk murid-murid. Maknanya kita di studio ni akan menjalankan uji kaji ni. Kita akan melihat pemerhatian dia. Arif pun akan buat, tetapi murid-murid lain boleh merekodkan pemerhatian menggunakan jadual. Tunjuk ada kepada jadual. cikgu. Tunjuk kepada cikgu. Mana jadual dia? Tunjuk sikit. Okey, baik. Bersedia? Alright, bersedia cikgu. Baik. Mohsin lah yang sambungkan, boleh? Boleh cikgu. Okey, saya serahkan pada Mohsin. Okey. Okey, kita angkat sikitlah. Okey, supaya nampak. Nak cuba yang mana dulu cikgu? Okey, baik. Sama-sama ya, Arif, murid yang lain buat pemerhatian. Okey, Kita cuba. keranjang aluminium. Keranjang aluminium sama ada dia menyala ataupun tidak. Okey, sila sambung. Ya, menyala cikgu dengan Bom. terang. Bom. Menyalakan mentol. Baik, yang kedua, Yang kedua. kayu aiskrim. Kayu aiskrim. Okey. Tak menyala lah Tak cikgu. menyala. Tak bom. Tak bom. Okey, yang lain teruskan merekod. Okey, Okey. baik. Yang ketiga, mata pensel atau di karbon lah yang ni besar sikit. karbon. Ni Okey, yang kita belum. ya, belum. Kita minta murid ramalkan dulu. Okey. Adakah mentol ini akan menyala atau tidak? Siapa nak jawab? Okey? Saya Haikal ingin menjawab, Cikgu. Okey, sila, Ya, sila. Haikal. Bagus. Silakan. Mentol menyala. Okey, menyala. Mentol menyala. Sila, sila. Adakah anda pasti? Adakah anda pasti? Kita cuba. Kita coba. Kita coba. Ya, menyala. Tepat sekali ramalan. Hai, Haikal. Haikal. Okey, baik. Seterusnya, sudu plastik. Sudu plastik. Oh. Nampaknya. Oh. Nampaknya tidak tak menyala. Okey, duit shilling. Duit shilling. Okey. Okey. Mari kita cuba. Kita cuba ya. Menyala. 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 Okey, baik. Okey. Kemudian Seterusnya. Okey, kepingan saya nak kaca. tanya, mengapa duit shilling ini boleh menyalakan mentol? Ada siapa nak jawab? Cepat, angkat tangan siapa nak jawab. Boleh saya beri jawapannya, Cikgu Su? Okey, silakan. Alia. Okey, silakan Alia. Duit shilling merupakan konduktor elektrik. Itu kerana mentol menyala. Okey, konduktor elektrik. Maknanya Elektrik. kalau konduktor elektrik ialah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Baik, yang last sekali ialah kaca. Akhir sekali. Okey? Akhir sekali. Akhirnya. Tak ada kaca. Menyala atau tidak?
apa pemerhatian? Iman. Apa yang kamu perhatikan? Nampak tak? Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Maknanya mentor tidak menyala mentor lah. tidak menyala. Okey, Betul. baik. Jadi, tadi murid-murid sudah rekodkan. Saya sebenarnya pun ada di situ Mohsin. Ya, cikgu. Dia ada bendera Ni. tu. Aha. Okey, Okey. boleh angkat. Okey, Angkat, ya. tunjuk kepada murid-murid yang lain. Okey. Okey. Jadi, inilah jadual pemerhatian yang boleh Kita rekodkan. Kita rekodkan. Biasa dalam sains memang ini adalah sebagai satu langkah lah. Okey. Maknanya kita merekodkan keputusan eksperimen. Jadi maknanya okey. Angkat lagi. Angkat lagi. Angkat lagi. Kerajang aluminium. Okey. Karbon atau mata pensel kecil. Jadi kita ambil yang giant punya, besar sikit. Duit shilling dapat menyalakan mentol. Jadi membuktikan bahawa ia adalah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, manakala batang aiskrim. Alright. Kita ada sudu plastik. Okey. Dan juga kepingan kaca merupakan bahan yang tidak boleh membantu untuk mengaluskan pun boleh. Mengalirkan arus elektrik. Ataupun kita kategorikan sebagai penebat. Betul. Arus elektrik. Betul. Okey. Jadi sebenarnya ada slide-nya. Okey. Untuk ni. Okey. Jadi ini pemerhatian yang tadilah. Sama yang telah juga. direkodkan. Okey. Jadi ini konduktor murid-murid. Jadi bacalah Mohsin ni. Boleh cikgu. Saya nak baca. Okey. Objek yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Dikit-dikit. Dikit-dikit bom-bom. Okey, baik. Jadi, okey. Penebat pula ialah objek yang tidak membenarkan arus elektrik melaluinya. Ciki-ciki tarabom. Tarabom sebab tak boleh menyalakan mentol. Jadi, itulah Mohsin. Kita dah belajar atau kita dah mengkaji teras sifat bahan 3 dah. Yang pertama tadi ialah sifat bahan yang boleh menyerap air atau tidak menyerap air atau kalis air. Yang kedua, ingat tak apa dia? Yang kedua, murid-murid ingat tak? Sifat bahan yang boleh terapung dan juga tenggelam. Okey. Masa belajar slot yang lepas kan, ada juga sentuh tentang tenggelam timbul ni. So, adalah kita buat gerakan tenggelam timbul. Okey. Oh, ada? Ada. Cikgu nak buat ke? Nak buatlah sekali lagi. Jomlah. Boleh sama-sama. Murid-murid pun boleh buat. Kita buat gerakan tenggelam dulu. Tenggelam dulu Tenggelam. Okey, macam mana cikgu tenggelam? Tenggelam kita ke bawah. Okey, boleh. Ready? Okey, murid. Buat gerakan tenggelam. Dika. Cikgu saya tinggi cikgu, memang tak tenggelam. Timbul macam mana cikgu timbul? Dika. Asyik dika. Bom. Sebab okey cikgu, kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Dika. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Oh, Ya Allah, awe kau tu awe. Oh lah, Mek. Apa susah awe nak jalan tu? Kamu tak nampak gapo-gapo ni, Mek. Weh. Oh Allah. Macam mana nak nampak tu awe? Mata awe tu tutup dengan kain tebal awe. Oh. Tolonglah, weh, Mek. Tolonglah. Pasal apa suruh pakar tu? Pakar nutup tu siapa? Oh. Siapa suruh pakar tu? Ni ke? Ha. Pakar sendiri. Awak pakar sendiri ke awak? Tak tahulah, Mek. Tak tahulah jadi gitu lah awak. Ha. Jadi selo buka lah awak. Buka, Mek. Buka. Supaya kelihatan jelas pemandangan awak itu. Hola. Allah. Nampak belakang. Nampak belakang semua. Okey, cikgu. Kita macam main kulit dah, cikgu. Okey, jadi. Jadi, cikgu, apa yang akan kita belajar? Cikgu sebenarnya. Sebab tadi sebenarnya kan, tak nampak kan? Tak nampak, cikgu. Saya rasa dunia saya gelap, cikgu. Tapi kan, sebab apa? Cuba Mohsin angkat. Kain tadi penutup mata. Oh, ni. Tebal kan? Tebal. Dan mewarna pula. Warna hitam kan? Tebal dan berwarna hitam. Tak nampak. Tapi kalau saya tutup dengan ini, saya nampak Mohsin. Nampak, cikgu. Nampak Mohsin pakai baju apa dia? Baju kat luar kan, cikgu? Baju Okey. Nampak. Jadi, itulah kita nak tahu apa inference dia. Mengapa bila tutup mata dengan kain tebal tu, tak nampak. Kalau cikgu tengok ini, nampak. Okey. Siapa boleh jawab? Angkat tangan. Boleh saya memberi inference-nya, cikgu? Ya. Boleh. Ini kerana kain tebal berwarna itu ialah bahan di mana cahaya tidak dapat menembusinya. Sebaliknya cahaya dapat menembusi melalui plastik jenis penuhnya. Berkaitan dengan penembusan cahaya. Patutlah ambo tak nampak tadi, Mek. Tak nampak. Itulah. Awak kena jaga-jagalah awak dah. Lain kali tu supaya tak sepak tungging. Alah, teduk. Okey, cikgu. Jadi kan kita nak kajilah sifat-sifat bahan. Di sini tengok Mohsin. Ya. Ada bingkai gambar. Bingkai gambar. Gambar siapa tu? Gambar siapa? Cikgu Su. Ya, betul. Jadi kita nak ujilah. Okey. Kita Mohsin ada 3 jenis bahan di situ. Saya tunjukkan ya. Yang pertama kertas tebal. Okey. Yang kedua plastik surih. Plastik Okey. surih. Yang ketiga ialah plastik jernih. Okey, baik. Cuba Mohsin gunakan kertas tebal tu. Kertas tebal. Tutup gambar saya yang pertama tu. Gambar cikgu yang pertama. Okey, kita tutup. Okey. Sorry ya, Cikgu Su. Okey je lah, awek. Okey, sudah cikgu. Apa pemerhatian dia murid-murid? Siapa boleh jawab? Saya Haikal ingin menjawab, cikgu. Okey, silakan Haikal. Silakan Haikal. Gambar cikgu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Ya. Mengapa? Sebab saya jawab, cikgu. Masih nak jawab? Boleh? Boleh. Kalau salah, cikgu kan ada. Ya. Sebab objek kertas ni tak boleh ditembusi cahaya. Betul. Jadi tak nampaklah gambar cikgu dekat belakang tu. Pandai Wembek ni. Okey, baik. Kita uji bahan kedua iaitu plastik surih. Plastik surih. Okey. Okey, kita letakkan kepit. Okey. Boleh, Mohsin? Boleh, cikgu. Okey. Jadi, macam mana tu murid-murid? Dah nampak kurang jelas. Nampak sikit-sikit tetapi kurang jelas. Macam kabur-kabur, cikgu ya. kan? Ini kerana Mohsin dan murid-murid melalui plastik surih
hanya sebahagian cahaya saja dapat menembusinya. Okey, baik, seterusnya yang akhir sekali kita gunakan plastik jernih. Barulah jelas, betul tak Mohsin? Tersenyum Cikgu Su dekat situ. Barulah jelas, kelihatan cantik di situ. Barulah bom. Okey. Baik. Jadi untuk menjelaskan, sifat bahan yang mempunyai tahap penembusan cahaya ni, kita rujuklah kepada slide ini ya. Okey, jadi kita telah perhatikan tadi kan. Okey, tahap kejelasan pandangan kita tadi. Okey. Baik. Jadi yang pertama tadi yang jelas adalah bila kita menggunakan plastik Luxina, atau kalau ada kaca jernih pun dia boleh lihat dengan jelas objek yang berada di depan dia. Tetapi Mohsin, okey, boleh Mohsin bagi tahu yang ni? Boleh. Ini adalah gambar cikgu yang tengah-tengah tadi, cikgu. Alright. Okey, betul. Tidak jelas. Tidak jelas. Kita gunakan. Tidak jelas kerana kita gunakan kertas surih. Ataupun boleh menggunakan plastik berwarna. Ya, jadi dia kelihatan tidak jelas. Baik. Kemudian yang tadi tidak nampak kan? Okey, yang tidak nampak maknanya kita gunakan kertas berwarna kan, halang tadi, atau yang kain itu. Kertas berwarna atau batang aiskrim juga itu? Apa dia? Batang aiskrim dan juga belon. Okey, cikgu. Okey, baik. Seterusnya, okey, kita nak kaji satu lagi sifat bahan. Tapi ada video dia lah Mohsin. Ada video? Kalau ada video, silakan cikgu. Cikgu nak cakap ke? Kita nak kaji, nak lihat kajian tentang sifat bahan yang boleh mengalirkan haba pula. Tadi arus elektrik. Arus elektrik. Sekarang kita nak tengok mengalirkan haba. Okey, kita saksikan sama-sama. Ya, cikgu boleh ganti tempat saya dah, cikgu. Saksikan. Mari kawan-kawan, hari ini kita akan menentukan sifat bahan yang dapat mengalirkan haba dengan menggunakan alat dan bahan-bahan ini. Langkah yang pertama, kita akan lekatkan objek yang diuji pada sebatang kayu ini. Kemudian, sentuh bahagian atas setiap objek yang diuji dan tentukan keadaan awalnya. Seterusnya, kita akan isikan air panas ke dalam akuarium. Kemudian, kita akan rendamkan objek yang diuji dengan berhati-hati. Mulakan jam randik dan biarkan selama 5 minit. Selepas itu, sentuh setiap objek yang diuji dan bandingkan keadaannya dengan keadaan awal. Baik, itulah dia tadi. Itu bahan-bahan yang dah ada dekat rumah, cikgu. Ya, betul. Okey. Jadi maknanya sifat bahan kita boleh kategorikan juga yang boleh mengalirkan haba dan juga yang tidak boleh mengalirkan haba. Okey. Jadi kita tengok maknanya bahan tadi kita boleh kelaskan macam ni lah, Mohsin. Ya, cikgu. Okey. Jadi maknanya untuk yang bila kita sentuhkan selepas 2 minit, kita dapati sudu plastik, belon, kepingan plastik dan polistiren, dia tidak rasa apa-apa. Tak rasa panas, cikgu. Tak rasa panas. Atau kita panggil sebagai penebat. Manakala yang merasa panas ialah kepingan aluminium, sudu besi, atau kita panggil sebagai konduktor haba. Okey, baik. Macam banyak kan kita kaji hari ini. Banyak, cikgu. Tapi yang penting murid-murid di rumah dan juga pelajar-pelajar kita yang ada hari ini, termasuk saya dengan cikgu, bersemangat untuk terus belajar. Ya, mesti. Okey. Apa yang menarik ni, Mohsin? Cikgu, saya nampak ada elastik. Elastik. Okey. Biar bukan tak boleh. Saya digedi-gedi kan? Okey, baik. Okay. Jadi tengok, elastik ini sebenarnya, tengok bahagian ni. Apa akan berlaku bila saya tarik? Dia makin panjang lah, cikgu. Makin bila cikgu tarik. Makin panjang. Tapi kalau saya lepaskan?
pendek pula. Dia kembali ke bentuk asal dia. Ini sebab lastik ni dia ada getah kan. Dia mempunyai sifat kekenyalan. Sifat kekenyalan. Sebab itulah dia boleh tarik dengan panjang, cikgu. Boleh tarik. Kalau zaman dulu membuat dengan kayu kan. Betul, saya pernah main, cikgu. Ya. Sempat. Sempat. Zaman saya sempat. Okey, baik. Jadi murid-murid, kita nak buat uji kaji untuk menentukan bahan yang sama ada dia kenyal atau tidak. Okey, Mohsen ambil spring. Saya ambil spring. Spring ni saya pernah nampak, cikgu. Saya rasa spring ni ada di buaian bayi, cikgu. Betul tak? Betul. Sebab saya dulu jaga adik saya duduk noi. Kerjanya itu aja. Macam ni. Okey, menggerakkan buaian. Yeah. Okey, baik. Murid-murid pun saya rasa ada objek masing-masing yang kita nak uji sama ada kenyal atau tidak. Okey, tunjukkan boleh kepada angkat cikgu. Dan tunjukkan. Okey, baik. Kita buat gerakan tarik dan itu dengan muzik. Ada Joget. lagu, Okey, cikgu. kita joget. Tarik. Tenang. Cikgu ni bukan saya bertarik, cikgu. Exercise ni, cikgu. Okey, boleh. Itu memang untuk exercise. Boleh regangan. Okey, Zapin baik. dah, cikgu. Itu dah siap badan sekali. Ting. Okey. Okey. Alright, baik. Sadar dah, cikgu? Saya sebab kecil tak nampak kesan dia kan. Cikgu tarik macam tu, yang dekat depan elak-elak, cikgu. Nasib baik dia tak ada peluru dia. Nasib baik. Okey. Baik, jadi murid-murid, kita perhatikan apakah objek yang bila ditarik dia memanjang. Ya, tengok yang murid-murid yang kita dah jelaskan. Objek murid-murid, siapa boleh jawab? Apakah objek-objek bila ditarik tu dia memanjang dan dilepaskan? Apa dia? Dia akan kembali ke bentuk asal. Belon. Siapa tu jawab? Siapa tu? Haikal. Haikal, bagus. Okey, selain daripada belon, apa dia? Saya Arif ingin menjawab, cikgu. Okey, Silakan, apa dia, Arif. Arif? Sarung tangan getah. Sarung tangan getah memang nampak jelas. Okey, lagi satu? Boleh saya jawab, cikgu? Oh, boleh. Gelang getah. Gelang getah. getah. Cikgu pun ada gelang getah lah, tapi besar punya. Nampak kan? Okey, baik. Jadi murid-murid, untuk objek yang tadi kan, gelang getah, sarung tangan getah. Lagi apa tadi satu? Ada belon. Ada belon. Dia mempunyai sifat kekenyalan. Tetapi, maknanya objek-objek yang digunakan oleh siapa tadi? Wildan, Iman, lagi Alia. apa? Alia. Ialah objek yang tidak mempunyai sifat kekenyalan. Faham. Okey. Okey, Jadi, cikgu. Okey, jadi cikgu. apa ni? Alright. Sebelum kita lanjutkan, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini. Lagi. Music! Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kita bertemu kembali bersama saya Mohsen Nazli dan Cikgu Su dalam Teras Didik TV KPM. Baiklah, cikgu, tadi kita dah buat macam-macam eksperimen, cikgu, kan? Apa inferen yang kita akan dapat, cikgu, daripada berbagai orang kata apa eksperimen yang kita buat hari ini? Jadi kita menjalankan uji kaji, kan? Jadi bila kita menjalankan uji kaji, dia tentu ada hasilnya, kan? Di situ kita membuat pemerhatian. Dan inference dia ialah kita menyatakan sebab atau alasan terhadap keputusan yang kita perolehi. Contohnya, kan? Contohnya tadi kan kita buat lastik, kan? Getah
aktivitinya kita tarik. Pemerhatian getah menjadi panjang. Betul. Inference dia kerana getah itu mempunyai sifat kekenyalan. Inference dia. Okey. Jadi Mohsin, Ya, cikgu. kita banyak sifat bahan yang kita dah kaji dan Betul. kita kenal pasti. Sebenarnya, dengan mengenal pasti sifat-sifat bahan ini membantu kita dalam mereka cipta. Macam mana tu, cikgu? Sebab reka cipta ini adalah satu aktiviti yang menarik dalam sains. Sebab murid ni dia dapat menjana idea, dapat melahirkan kreativiti. Dan juga inovatif, cikgu. Itu mesti. Okey, baik. Jadi, kita sebenarnya dalam mereka cipta, kita ada langkah-langkahnya. Ada langkah-langkah? Okey, jadi perhatikan di sini. Kita minta murid-murid lah, Mohsin, menerangkan langkah-langkah. Okey, baik. Langkah yang pertama, Wildan, boleh bantu cikgu nyatakan apakah langkah yang pertama? Silakan. Boleh cikgu. Okey. Langkah pertama ialah mengenal pasti masalah. Okey. Kita langkah pertama dulu, Wildan, ya. Dia semangat, cikgu. Semangat nak terus ke langkah seterusnya. Baik, mengenal pasti masalah. Mana contohnya dalam reka cipta, kita kena pastilah, Mohsin, apa yang kita nak reka, apa yang kita nak cipta. Betul. Contohnya nak apa dia? Nak reka kereta mainan. Yang boleh bergerak. Atau bot tenaga. Contohnya. Okey, baik. Yang kedua, cikgu minta adik Wirda bacakan langkah kedua. Wirda. Silakan, Wirda. Baik, cikgu. Okey. Membuat lakaran idea. Bukan sayangku. Lompat Yang jauh kedua, sikit tu. lompat Nombor sikit 2, tu. Wirda. Okey, langkah 2 ialah menjana. Menjana idea. Betul. Betul lah, tak payah betul. Betul. Bum-bum. Bum-bum. Okey. Menjana idea, Mohsin. Maknanya tadi dah ada dah. Apa kan? Ideanya apa yang kita nak cipta. Kita menjana idea ialah kita macam kita carilah, senaraikan apa bahan-bahan contohnya yang kita nak gunakan. Apa bentuk dia. Jadi ni kita boleh. Contohnya kalau biasa dalam sains ni banyaklah mereka cipta menggunakan bahan yang kita semula contohnya. Okey, baik. Kemudian, cikgu? Ini bagi Mohsin lah yang ketiga. Boleh. Okey, silakan. Yang ketiga kita ada membuat lakaran idea. Okey. Yang keempat, cikgu okey. Silakan, cikgu. Okey. Lakaran maknanya kita buat draft lah. Ambil kertas, kita macam lakarkan fashion dia, bentuk dia, tayar nak letak di mana kan, apa supaya kita semua. nampak lah, cikgu. Ya. Okey. Okey, langkah keempat, siapa nak bantu cikgu baca ni? Langkah keempat. Saya. Siapa tu? Saya Arif. Okey, sila Arif. Menyediakan alat dan bahan. Okey, tadi dah jana dah senaraikan apa yang kita. Jadi ni sedialah bahan kayu ke, polistiren ke, mentol ke. Ya, betul. Okey, dan akhir sekali kita dah sedia semua alat, kita bina objek tersebut. Jadi di sini adalah beberapa contoh, Mohsin. Ya, cikgu. Okey, ini adalah reka cipta oleh murid tahun 1. Tahun 1, cikgu? Hebat kan? Wow. Okey, jadi tengok pengetahuan sifat bahan kan. Ini plastik. Plastik. Apa sifat plastik? Apa sifat plastik? Ah. Saya jawab, cikgu. Boleh. Sifat plastik penebat arus elektrik, cikgu. Boleh. Dan kalis air. Kalis air. Ni nampak sama-sama dia adalah Lut sinar. Cahaya. Boleh tembus cahaya. Kita boleh nampak. Ada special dia. Wah, ada lampu-lampu lah, cikgu. Ini maknanya murid ini mengaplikasikan bahan konduktor. Sebab ada Swiss, ada besi dan ada litar yang menyambung. Jadi mentol menyala, bom. Itu yang penting. Yang penting. Okey, ni adalah reka cipta. Ni ringkas tetapi kita boleh guna dia. Tengok. Guna getah untuk mengumpulkan tenaga keupayaan. Jadi kita boleh
Inilah lepas ke dalam air dan dia akan bergerak. Kayu terapung. Okey, nampak tak? Okey. Baik, ini oven matahari berguna itulah boleh mengalirkan haba. Dan ini pakai apa dia? Bahan yang kalis air. Okey, Tetapi faham, saya cikgu. rasa ada tak murid-murid di rumah yang ada hasil reka cipta sendiri? Ya, Arif. Siapa ada? Arif. Saya, cikgu. Okey, Semangat boleh Arif hari tunjukkan Arif? Itu dia. Okey, apa tu Arif? Apa fungsi dia Arif? Boleh bagi tahu Saya cikgu? Saya menghasilkan lampu robot daripada bahan yang boleh digitar semula iaitu botol plastik dan tin. Saya juga menggunakan litar elektrik seperti yang diketahui. Botol plastik merupakan bahan kalis air dan ringan. Manakala litar elektrik mempunyai sifat bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan menghasilkan cahaya. Cuba lihat ini. Bila switch dibuka, cahaya akan terhasil. Kita bukanlah. Betul. Cikgu pun tak tidur Cikgu, lagi. ini baru bom. Bagus Terima Arif. kasih. Ada lagi tak? Ada lagi tak yang nak tunjuk kepada penonton? Okey, Iman. Okey, Iman pun silakan. ada, silakan. Wow, apa tu? Wah, apa tu Iman? Yang dihasilkan ini ialah sebuah bot. Badan bot Okey. ini dibuat daripada plastik iaitu kalis air. Okey. Enjinnya pula dibuat dari pelon iaitu yang kenyal dan meregang apabila ditiup. Okey, tahniah murid-murid. Faham. Kerana Mohsin, kalau ini kita nampak murid mengaplikasikan ilmu itu. Okey, faham cikgu-cikgu. Baik, okey. Mungkin cikgu boleh rumuskan. Okey, Apa yang kita belajar bagi hari ni? rumusan lah Ya, dalam kehidupan kita kan. Banyak objek-objek yang dicipta menggunakan sifat bahan. Contohnya Payung. payung. Kalis Lagi air. Mohsin tengok. Kita ada nak sarung berpayung. tangan getah. Getah, sarung tangan getah. Ini berpayung sambil masak. Apa Boleh, dia? cikgu? Sodeh. Ini ialah bahan dia ialah bahan konduktor. Konduktor haba. Penebat haba. Ini nampak masakan kat dalam. Ya, kita boleh tahu mendidih ke tidak mendidih. Okey. Baik. Okey, cikgu. Okey. Apa Okey, lagi? saya dengar tadi, cikgu macam nak menyanyi cikgu dengan saya. Sebab kita menyambut bulan kebangsaan. Dalam bulan kebangsaan okey, ada cikgu. semangat. Betul tak? Sebelum kita menyanyi, Okey. 2 hari lagi menjelang Hari Kebangsaan. Betul. Baiklah cikgu. Kita telah pun sampai di penghujung rancangan. Terima kasih kepada anda yang menonton. Saya Mohsin Nazri dan juga Cikgu Su hari ini. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum dan bye. Bye. Siapa ada bendera boleh kibarkan. jom, Kita pun cikgu. ada di sini. Okey. Kita menyanyi. Yang dekat rumah. Dekat mana-mana sahaja. Okey. Penuh semangat. Boleh nyanyi sama-sama. Dah masuk ke cikgu? Hidup tak punya cinta. Tereng, tereng. Pada bangsa maupun negara. Hidup tidak punya artinya. Kenikmatan tidak dirasa. Cinta bangsa rasa mulia.
kebangsaan. Andai kata kita Terdengar masa akan lari sia-sia, jiwa kosong tak berharga. Dunia. Didik TV KPM